Seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan pentafsiran berasaskan sekolah ataupun dengan bahasa mudahnya kita sebut sebagai PBS bagi mata pelajaran pendidikan moral. Okey. Hasil pembelajaran apabila kita selesai membuat overview bagi bab ini, seharusnya pelajar dapat menerangkan rasional pelaksanaan pentafsiran berasaskan sekolah. Yang kedua, dapat mengaitkan dokumen kurikulum dengan dokumen prestasi. Yang ketiga, dapat membezakan di antara jenis-jenis evidence. Yang keempat, dapat menjelaskan kandungan fail murid dan juga fail showcase. Dan yang terakhir, dapat menerangkan cara menentukan penjaminan kualiti pentafsiran. Sebelum itu, kita lihat balik sejarah bagaimana pentafsiran berasaskan sekolah itu diperkenalkan. Pada tahun 2011, kurikulum standard sekolah rendah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tahun 1. Bersama itu, pentafsiran berasaskan sekolah PBS diperkenalkan yang merupakan pentafsiran yang bersifat holistik ataupun dalam bahasa mudahnya iaitu secara keseluruhan bagi menilai aspek kognitif iaitu intelek, aspek afektif, emosi dan rohani dan juga aspek psikomotor berkaitan dengan jasmani yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu dapat mewujudkan pelajar-pelajar yang seimbang dari aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. PBS mentaksir proses dan produk secara formatif dan sumatif. Formatif dan sumatif kita dah bincangkan pada bab yang lalu, iaitu untuk mengamalkan konsep assessment for learning dan assessment of learning. Okey, PBS dapat membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Oleh itu, sebagai kata mudahnya, apabila sesuatu unit itu kita ajar, pelajar tidak dapat mencapai tahap sepatutnya. Jadi kita dapat kenal pasti kelemahan tersebut dan kita dapat atasi supaya pelajar dapat meneruskan tahap-tahap seterusnya. Di samping itu, pelajar yang menunjukkan penguasaan cemerlang diperkukuh dan diperkaya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan, guru dapat membantu pelajar meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperolehi pencapaian cemerlang dalam pentafsiran di peringkat pusat. Itu apa yang dikatakan oleh penilaian kendalian Sekolah Pusat Perkembangan Kurikulum KPM pada tahun 2001. Okey, seterusnya. Apakah rasional memperkenalkan pentafsiran berasaskan sekolah? Ramai guru-guru ataupun pihak-pihak berkepentingan dalam kementerian membincangkan acap kali apabila guru seringkali mengeluh apabila PBS ini dilaksanakan. Namun begitu, terdapat beberapa rasional kenapa PBS itu diperkenalkan. Yang pertama, dapat mengesan perkembangan pelajar secara menyeluruh. Yang kedua, dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Yang ketiga, dapat mengetahui keberkesanan pengajaran. Yang keempat, dapat merancang dan mengubah suai pengajaran. Dan yang terakhir, dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Okey, yang pertama dapat mengesan perkembangan belajar secara menyeluruh. Oleh itu, apabila kita lihat sesuatu unit itu, kita dapat mengetahui adakah pelajar tersebut dapat memahami unit tersebut dengan lebih baik. Sebagai contohnya, kita letakkan aspek tanggungjawab band 1 sehingga band 6. Adakah pelajar dapat menguasai aspek tersebut? Kita lihat daripada aspek efektif, kognitif dan juga psikomotor. Mungkin psikomotor itu kita uji adakah tingkah laku mereka dapat menunjukkan nilai tanggungjawab. Di situlah proses perkembangan itu dapat kita kenal pasti. Yang kedua, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam pembelajaran lebih awal dari semasa dan ke semasa. Kita dapat tahu bila pelaksanaan PBS ini telah kita tetapkan band 1 sampai band 6. Jadi bila pelajar dapat menguasai aspek tersebut, mungkin bila dah mencapai kekuatan. Apabila berlaku kelemahan terhadap pelajar ataupun murid, kita dapat membuat pengayaan dan pemulihan supaya mereka dapat mencapai tahap yang lebih tinggi ataupun
mereka mampu mencapai tahap yang sepatutnya. Yang ketiga, dapat mengetahui keberkesanan pengajarannya. Oleh itu, apabila kita buat PBS, mungkin kita dapat mengukur adakah pengajaran yang kita buat itu mencapai keberkesanan. Apabila kita lihat majoriti pelajar tidak dapat menguasai tahap PBS tersebut, mungkin kita perlu ubah aktiviti. Jadi di pihak guru kita harus melaksanakan pengajaran yang lebih sesuai dengan pelajar, sebab pelajar-pelajar kita ini berbeza kelompok, budaya dan juga latar belakang mereka. Yang keempat, merancang dan mengubah sesuai pengajaran seperti yang berlanjutan daripada keberkesanan. Dan yang kelima, menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Yang ini aspek kita sebut kreativiti dan juga kritis guru. Apabila kita ada sesuatu isu terhadap pelajar, pelaksanaan yang holistik ini, PBS ini boleh melaksanakan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Sebagai contohnya, tak semua pelajar mempunyai kecenderungan yang sama. Oleh itu, tindakan susulan ini dapat membezakan bagaimana guru melaksanakan kreativiti bagi memastikan pelaksanaan PBS itu, rasional PBS itu dapat dilaksanakan dengan lebih mudah kepada pelajar. Kita terangkan bagaimana hubung kait antara standard kurikulum dan standard prestasi. Okay, sebelum itu, saya nak jelaskan. Sebelum ini kita membuat pentaksiran bagi mengenal pasti seorang pelajar ini lebih baik pada pelajar seorang ini dengan mengenal pasti pelajar ini dapat 70 lebih baik dengan pelajar yang dapat 60. Namun begitu, bila pelaksanaan dokumen standard prestasi, kita tak menilai pelajar-pelajar itu antara satu sama lain. Kita hanya melihat prestasi seseorang pelajar itu. Sebab itu kita melihat hubung kait antara dokumen standard kurikulum dan dokumen standard prestasi tidak terpisah, harus dirujuk antara satu sama lain. Namun begitu, apabila kita membuat laporan, perbezaannya dengan pentaksiran dahulu, kita membezakan grade-grade tersebut antara satu pelajar ataupun murid dengan murid yang lain. Pada fasa sekarang, dokumen standard prestasi, kita hanya nak mengetahui adakah pelajar itu faham, tahu sesuatu bidang ataupun unit yang diajar tersebut, dan kita laporkan dengan lebih mudah untuk ibu bapa, pihak pentadbir, pihak sekolah mengiktiraf pelajar-pelajar tersebut dengan pencapaian yang mereka dapat bila pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah itu dilaksanakan. Ini adalah proses pentaksiran yang kita laksanakan, di mana kita bermula dengan guru merancang pengajaran, aktiviti pembelajaran serta menentukan kaedah pentaksiran berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan. Seterusnya, guru melaksanakan pengajaran dan pentaksiran di dalam kelas. Guru menilai. Apabila guru menilai, mungkin ada pelajar yang dapat menguasai, ada pelajar yang tidak dapat kuasai, kita teruskan balik kepada pemulihan bagi pelajar yang tidak dapat kuasai. Murid belum menguasai tahap yang ditetapkan, kita patah balik. Jadi guru haruslah melaksanakan pengajaran dan pentafsiran yang berbeza bagi pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang tidak mendapat penguasaan dengan lebih baik dalam sistem pemulihan tersebut. Namun begitu, bagi pelajar ataupun murid-murid yang telah mencapai tahap, guru terus merekod dan melapor tahap penguasaan murid berdasarkan evidence tertentu. Oleh itu, guru memilih tajuk pengajaran seterusnya untuk mungkin tahap ataupun evidence yang seterusnya kepada pelajar-pelajar di dalam kelas tersebut. Oleh itu, apabila tamat pengajaran, guru haruslah menyimpan rekod-rekod evidence tersebut sebagai bukti kepada pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Okey, apa itu dokumen standard prestasi ataupun yang kita sebut sebagai DSP? Standard prestasi merupakan satu penyataan yang menerangkan tentang tahap-tahap penguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang atau mata pelajaran yang dipelajari. Dalam satu tempoh pembelajaran, murid ditaksir berdasarkan penanda aras yang kita sebut sebagai benchmark yang terdapat dalam standard prestasi. Guru menggunakan standard prestasi sebagai rujukan untuk menentukan aktiviti pentaksiran yang dilaksanakan secara adil dan berfokus. Standard prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid, guru, ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan dengan menggunakan standard prestasi.
Okey, dalam standard prestasi ini seharusnya murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai dan mereka juga tahu adakah mereka mencapai sesuatu yang telah ditafsirkan kepada mereka. Selain itu, adakah kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentafsiran itu dikuasai dengan baik terhadap murid. Selain itu, guru tahu matlamat yang akan dicapai dan mereka tahu apabila mereka mentafsir sesuatu itu, mereka mencapai matlamat tersebut dan kualiti yang ingin dicapai itu dapat diperolehi kepada murid-murid yang dilaksanakan pentafsiran tersebut. Ibu bapa tahu apa yang dicapai oleh anak-anak mereka, iaitu memang sudah menjadi bukti. Apabila ibu bapa datang ke sekolah, kita adakan hari laporan, hari bersama dengan ibu bapa, dan ibu bapa tahu di manakah tahap-tahap prestasi anak-anak mereka tersebut. Okay, pihak berkepentingan tahu kejayaan kurikulum dan juga kualiti murid. Banyak pihak-pihak berkepentingan seperti pihak sekolah, PPD dan JPM, mereka tahu adakah matlamat yang ingin dicapai dalam objektif yang ditetapkan itu mencapai standard yang mereka kehendaki dengan melihat standard prestasi tersebut. Namun begitu, kita ada juga kepentingan standard prestasi ini untuk mengetahui adakah standard kualiti pendidikan di Malaysia ini mencapai standard-standard kualiti di negara-negara luar dengan melihat pentafsiran yang kita laksanakan di sekolah. Seterusnya, secara sepintas lalu, kita mengenal pasti dokumen standard prestasi merupakan penyataan yang digunakan untuk menentukan sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran pendidikan moral. Okay, dalam dokumen standard prestasi terdiri daripada 4 komponen berikut, iaitu band, penyataan standard, deskriptor dan juga eviden. Okay, kita ada jelaskan dengan lebih teliti dalam modul kamu. Contohnya sebagai band. Band ini adalah hierarki penguasaan yang dikuasai oleh murid-murid. Eviden ini adalah bukti yang harus dikemukakan apabila diminta oleh pentadbir, diminta oleh nazir, diminta oleh JPM, PPD maupun pentadbir-pentadbir di sekolah. Eviden yang telah dikuasai, bukti yang dikuasai penguasaan oleh murid-murid di sekolah tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam, pelajar-pelajar boleh melihat modul yang telah disediakan. Okey, seterusnya jenis-jenis eviden. Banyak jenis-jenis eviden yang boleh kita laksanakan di sekolah seperti penulisan, bahan cetakan, persembahan, foto dan juga grafik. Bermaknanya aktiviti yang dilaksanakan di dalam kelas untuk pentafsiran haruslah ada eviden bagi memastikan bukti-bukti tersebut dilaksanakan di dalam kelas. Ini adalah beberapa contoh jenis-jenis eviden yang boleh dilaksanakan. Saya lebih suka galakkan guru-guru atau guru-guru pendidikan moral ini melaksanakan kita sebut sebagai persembahan. Bila persembahan, dia ada satu kita sebut sebagai simulasi pelakuan. Bila pelakuan ini menjadi, sebab kita ada banyak kajian-kajian yang dilaksanakan oleh sarjana, aspek-aspek lakonan persembahan ini lebih mudah nak menyerap aspek emosi, efektif dan psikomotor murid-murid dalam mendalami nilai-nilai moral itu dengan lebih baik. Namun begitu, jenis-jenis eviden yang lain kita tak boleh pertikaikan, boleh dilaksanakan dengan lebih baik sebagai salah satu ejen pentafsiran yang baik sebagai bukti apabila kita melaksanakan pentafsir kelas. Okey, kita ada juga artifak. Artifak ini adalah bahan-bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah ataupun telah dibuat sekian lama. Bahan yang dihasilkan seperti arca itu artifak. Kalau bersesuaian dengan pendidikan moral, kita boleh guna. Namun begitu, kita lihatlah kesesuaian dengan unit-unit mana. Kita ada juga laporan, model, produk, rakaman, bahan informasi komunikasi dan teknologi dan juga proses. Okey, rakaman ini pun boleh dilaksanakan, kita sebut sebagai eviden kualitatif. Jadi murid mungkin boleh merekod ataupun merakam sesuatu peristiwa yang mempunyai nilai-nilai itu sebagai eviden yang baik dalam pengajaran pembelajaran pentafsiran yang harus dilaksanakan.
Seterusnya kita masuk kepada pentaksiran aspek afektif. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar, di dalam pendidikan moral ini kita ada 3 domain penting dalam pendidikan moral, iaitu kita ada afektif, kognitif dan juga behavior. Ketiga-tiga domain ini sangat penting dalam pendidikan moral yang harus dikuasai dan juga didalami oleh seseorang guru pendidikan moral supaya kita dapat kenal pasti kecenderungan tersebut dalam diri pelajar-pelajar pendidikan moral kita. Okey, dalam overview ini seharusnya pelajar dapat menerangkan apa itu efektif, dapat menjelaskan domain efektif dan yang terakhir dapat menjelaskan bagaimana mentafsir aspek efektif. Kita lihat, apakah maksud efektif secara sepintas selalu ya? Efektif berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu effective yang ditafsirkan sebagai berpunca daripada perasaan dan emosi seseorang. Okey. Crowther telah memperkenalkan istilah domain efektif yang menyentuh tentang perasaan dan emosi seseorang serta sikap, minat atau nilai hidup seseorang. Secara konklusinya, dalam aspek efektif ini adalah berkaitan dengan perasaan dan emosi seseorang. Kalau aspek kognitif berkaitan dengan pemikiran. Kalau aspek behavior, tingkah laku murid tersebut. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan moral, apakah tingkah laku yang bermoral? Apakah perasaan dan juga emosi yang menunjukkan nilai-nilai moral? Apakah pemikiran yang berkaitan dengan moral? Okey. Kadang kalau istilah pendidikan efektif, effective education ini digunakan dalam melibatkan aspek kepercayaan, perasaan dan sikap murid. Okay, penyokong pendidikan efektif berpendapat pelaksanaan kurikulum sekolah perlu seiring dengan perkembangan peribadi dan sosial murid. Okay, pendidikan efektif di sekolah perlu tertumpuk pada 3 perspektif iaitu individu, kumpulan dan institusi. Okay, umum mengetahui apabila kita kaitkan dengan efektif dan pendidikan, kita kena tahu perkembangan murid itu melalui berbagai fasa efektif tersebut. Sebab itu, domain efektif ini begitu penting dalam mengenal pasti perkembangan murid-murid di sekolah tersebut. Sekarang kita lihat 3 perspektif berkaitan dengan pendidikan efektif. Perspektif pertama berkaitan dengan individu. Okay, individu apabila melalui pendidikan efektif ini, sebagai contohnya dalam pendidikan moral, beliau menguasai 14 nilai universal ataupun nilai sejagat yang diajar kepada mereka dan mereka boleh gunakan dalam kehidupan diri mereka. Sebagai contohnya, adakah nilai-nilai tersebut itu mereka dapat salurkan apabila berlaku sesuatu isu ataupun dilema moral dalam diri mereka. Sebagai contohnya nilai kasih sayang, nilai tanggungjawab. Jadi tekanan-tekanan di luar itu mereka mampu atasi supaya mereka bertingkah laku dengan lebih bermoral. Okay, dalam kumpulan ini bermaknanya mereka ada satu hubungan yang baik yang kita sebut sebagai hubungan interpersonal antara rakan-rakan kelas mereka dan juga sahabat-sahabat mereka di sekeliling mereka. Supaya apa? Mereka dihargai dan juga mereka menghargai rakan-rakan di sekeliling mereka. Manakala efektif berkaitan dengan institusi ini, bagaimana seseorang itu mereka hidup dalam komuniti yang lebih besar. Adakah mereka dapat berhubung dengan baik dengan komuniti ataupun pentadbir, guru dan juga komuniti masyarakat di sekeliling dengan lebih baik. Itu ialah berkaitan dengan kita sebut sebagai perspektif pendidikan efektif, kesan kepada individu, kumpulan dan juga institusi. Kita bezakan individu, pelajar itu sendiri, kumpulan hubungan mereka dengan rakan-rakan di sekitar. Institusi ini bermaknanya dalam kelompok yang lebih besar, iaitu pihak pentadbir sekolah atau juga komuniti yang lebih luas. Efektif ini kita boleh lihat dalam 5 aspek, iaitu berkaitan dengan karakterisasi, organisasi, menilai, merespon dan juga berkaitan dengan aspek penerimaan. Iaitu kita boleh lihatlah berkaitan dengan taksonomi efektif yang cuba mengklasifikasikan konstruk efektif itu sendiri. Kamu juga boleh lihat dengan lebih mendalam dalam modul yang telah. Okey, kita lihatnya pentaksiran aspek
efektif ini kita ada laporan kendiri, teknik projektif, teknik pemerhatian. Oleh itu saya sarankan kamu membaca modul dengan lebih teliti berkaitan dengan aspek efektif, pentafsiran aspek efektif ini, sebab aspek ini begitu penting dalam subjek pendidikan moral, kerana dalam pertimbangan moral itu sendiri kita mengenal pasti aspek efektif dan kognitif pelajar itu dengan lebih mendalam. Okey, sekian, terima kasih.